A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis, sahabat saya ahli panel, Ustaz Syafi, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Salih, an Abu Salih radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yunadihim, ya ayyuhan nas, innama bu'istu rahmatun muhdatun. Telah diriwayatkan daripada Abu Salih radhiyallahu ta'ala anhu, moga-moga Allah meridainya. Sesungguhnya pada suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat baginda. Dan bila Rasulullah berhadapan dengan para sahabat, Rasulullah mengucapkan, menuturkan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama bu'istu rahmatun muhdatun. Sesungguhnya aku ini seseorang yang diutuskan sebagai pembawa rahmat. Rahmatun, pembawa rahmat, muhdatun, yang dihadiahkan. Maksudnya Nabi ini diutuskan oleh Allah sebagai rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita semua, untuk sekalian alam. Hadis ini tuan-tuan boleh rujuk dalam Sunan Ad-Darimi hadis nombor 15, dalam Mustadrak Imam Al-Hakim hadis bernombor 98, yang mana Imam Al-Hakim menyebutkan hadis ini adalah hadis sahih mengikut syarat dan piawaian daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, berkenaan dengan Nabi ini sebagai rahmat, telah dijelaskan oleh Allah di dalam satu ayat di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah aku mengutuskanmu wahai Muhammad hanyalah semata-mata sebagai rahmat bagi sekalian alam. Berkaitan dengan hadis pertama dan gabungan ayat yang dibacakan tadi, memang jelas dan benar-benar membuktikan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak sambung sedikit apa yang dibangkitkan oleh YB dan juga Ustaz Syafi. Mengapa hampir setiap tahun kita merayakan sambutan Maulidur Rasul? Kalau kita perhatikan, sambutan ini tidak lain dan tiada bukan adalah semata-mata untuk memperingati junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana majlis-majlis maulid yang biasanya sinonim dengan perkara-perkara yang berfaedah dan bermanfaat. Dalam majlis sambutan maulid, kita cerita pasal sirah Nabi, kita cerita pasal sahabat Nabi, kita cerita pasal ahli keluarga Nabi, kita cerita pasal peperangan dan sirah kehidupan Nabi, kita cerita perkara-perkara yang ada kaitan dengan sirah dan kehidupan Rasulullah. Kenapa kita bangkitkan kembali isu ini? Kerana dengan adanya maulid setiap tahun pun belum tentu kita dapat mengenali Rasulullah dengan sebenar-benar pengenalan. Kita belum dapat memahami Rasulullah dengan sebenar-benar pemahaman. Dan kita belum dapat menghayati sirah Rasulullah dengan sebenar-benar penghayatan. Kalau kita ambil secara mudah, secara pukal, mungkin kita yang hidup ni dah berapa kali menghadiri majlis sambutan Maulidur Rasul. Mungkin ada yang dah lebih 10 kali, mungkin ada yang 20 kali. Tapi kalau dipertanyakan, dipersoalkan soalan-soalan seperti murid tadi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, lepas tu tak berapa nak lepas dah. Tu hak dah hadiri. Macam mana kalau kita tak buat langsung?
Maksudnya setiap tahun jangan adakan majlis Maulidur Rasul. Apakah akan ada sebenar-benar pengenalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sukacita saya nak maklum dan sebutkan kenapa kita merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad tiada lain dan tiada bukan. Kalaulah bukan kerana Nabi Muhammad, tidak akan ada wahyunya yang nama Al-Quran turun ke bumi. Kalau bukan kerana Nabi Muhammad, tidak akan adanya berlaku peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau tidak kerana Nabi Muhammad, tidak akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau tidak kerana Nabi Muhammad, tidak akan adanya peperangan Badar sampai peperangan sampailah yang terakhir. Kalau tidak kerana Nabi Muhammad, tidak akan adanya rahmat yang turun ke atas sekalian alam. Inilah sebab kenapa kita merayakan sambutan Maulidur Rasul untuk memperingatkan hal-hal sedemikian. Supaya ingatan kita, memori kita kembali mengingati junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sememangnya bukan lahir di zaman kita. Ya, mungkin kita boleh menyebutkan dalil sahabat tak sambut. Ya, kehidupan sahabat seiring dengan kehidupan Rasulullah. Setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah berlaku di hadapan mata sahabat. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah didengar oleh telinga-telinga sahabat. Setiap perlakuan dan perbuatan Rasulullah disaksikan oleh mata-mata sahabat. Pendek kata, apa saja yang ada kaitan penisbahan dan hubungan dengan Nabi hidup di dalam ruang lingkup sahabat. Sahabat sebagai penyaksi kehidupan Rasulullah. Mana mungkin orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, yang mereka melihat sebenar-benar penglihatan dengan mata mereka, yang mereka mendengar dengan sebenar-benar pendengaran dengan telinga mereka. Untuk melakukan hal demikian kerana kehidupan Rasulullah sudah diterjemahkan dalam kerangka dan frame hati dan jiwa mereka. Tak perlu kepada sambutan sebab kehidupan Nabi dah terbekas di dalam hidup dan jiwa mereka. Mereka hidup zaman Nabi. Tetapi bagi kita di sini, kita tak pernah mengenali Rasulullah. Jauh sekali Rasulullah dah meninggalkan kita antara kelahiran dan kewafatan dia beribu tahun. Kita hanya mengenali Rasulullah melalui kitab-kitab sirah. Kita kenal Nabi melalui panduan Al-Quran. Kita kenal Nabi melalui panduan sunnah dan hadis-hadis. Itu pun kita belajar tentang diri Rasulullah. Kita cuba gambar dan bayangkan bagaimana keberadaan Rasulullah dalam setiap kehidupan dia. Dan setiap tahun kita nak melahirkan rasa syukur dan rasa kecintaan kerana adanya junjungan besar Nabi Muhammad. Hidayah Islam itu bisa sampai kepada kita pada hari ini. Untuk ucapkan rasa syukur dan terima kasih. Kalau bukan kerana Rasulullah, apa yang akan berlaku kepada kita? Wallahu alam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah disebarkan kepada sahabat sampai pada kita hari ini. Satu bentuk kesyukuran yang amat patut kita ucapkan kerana hidayah dan petunjuk Islam sampai melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita fikir ungkapan-ungkapan sahabat tak buat, ya sahabat tak buat. Kerana konteks-konteks tadi. Orang-orang dulu tak buat. Dan selalulah majlis-majlis ini dilabelkan bid'ah. Kerana perkara ini tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Kalau nak berbicara tentang perkara-perkara yang tak dibuat oleh umat sebelum ni, banyak perkara kita boleh sembang. Banyak perkara kita boleh sebut yang tak pernah berlaku pada zaman Nabi. Yang tak pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Saya nak cerita satu kes yang pernah berlaku di sekolah saya dulu. Jadi di sekolah dulu, awal-awal tu, bila kita turun, guru besar dia minta kita ni supaya turun sekali dengan time budak rehat.
Jadi budak ni beli makanan, dia tak boleh makan lagi. Dia beli makanan, dia kena tunggu, dia kena duduk di meja makan, ustaz akan turun, baca doa, kita makan sama-sama. Jadi seperti biasalah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Settle. Duk 2 hari lepas tu ada seorang parent, bapak budak mai. Dia kata, ustaz, saya dapat tahu bahawa tiap-tiap hari baca doa di kantin. Budak-budak makan beramai-ramai. Ya, baguslah. Tapi yang tak syoknya, doa tu doa yang Nabi tak doa. Allahumma barik lana tu. Lepas tu Nabi doa macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tak mau ustaz ajak anak saya doa yang tak warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ajak doa, doa. Nak ajak doa makan, ajaklah doa makan. Tapi yang sahih saja. Jadi Allahumma barik lana, jangan ajak anak saya. Saya pun kata tak apalah, untuk anak cik saya tak bacalah, tapi hak lain macam biasalah. Oh, tak boleh juga. Anak orang lain pun tak boleh. Pasal apa? Nabi tak baca doa tu. Saya pun habaq dekat dia. Saya ni guru, kami duduk sekolah ni macam-macam event ada. Macam-macam event. Tuan patut tahu sekolah ada hari kantin, hari karnival, hari apa dia lagi Ustaz Syafi? Hari sukannya, hari mesyuarat PIBG-nya, hari tu, hari ni, hari tu, hari ni. Agak-agak hadis yang paling sahih untuk saya baca, hari pengakap, hadis mana? Oh, sudah. Hari pengakap ada. Lepas tu nak baca, doa kena baca. Doa kena baca, tapi nak bagi yang jadi sahih tu, nak baca hadis mana? Doa hari pengakap. Lepas tu nanti hari PIBG nak baca doa mana? Sini tuan-tuan. Sebab itulah dalam kes ni kita jangan terlalu rigid. Maksudnya jangan kita terlalu ketat dan jangan kita terlalu fleksibel. Maksudnya biar kita boleh duduk di tengah-tengah. Maksudnya kalau sesuatu benda itu dianggap terlampau terbuka, kita sempitkan. Kalau terlampau sempit, kita bukakan. Jadi dalam isu ni jadi payah dah lah. Bila kita nak cari doa-doa yang selaras dengan hari-hari tadi yang tak pernah ada pada zaman Nabi. Habis nak baca doa apa? Last kali doa bahasa Melayu jugalah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Lepas tu, apa beza dengan Allahumma barik lana tadi? Lebih kurang lah. Tengok, bila kita tak bersikap profesional. Ini paling bahaya. Bila cepat kita menuturkan tuduhan-tuduhan tertentu. Untuk melabelkan itu, melabelkan ini. Kita kena fahami keadaan duduk permasalahan sesuatu perkara. Baik, bila kita sebut rahmatan lil alamin, ya memang Nabi rahmat lil alamin. Tetapi hakikatnya rahmat itu sendiri adalah kasih sayang. Rahmat, kasih sayang. Apa bentuk kasih sayang yang ditebarkan oleh Rasulullah? Tuan-tuan, apa lagi bentuk kasih sayang yang ditebarkan, didakwahkan, diberikan oleh Rasulullah kepada kita semua, siapa lagi yang mampu buat? Antara bentuk kasih sayang Rasulullah ialah Rasulullah mahu semua makhluk kalau boleh yang ada mengenali Allah Subhanahu wa taala dan mengesakannya. Itu adalah tugas risalah tauhid yang dibebankan oleh Allah ke atas Rasulullah untuk mendakwahkan ini. Biar sesuatu yang didakwahkan oleh Rasulullah, pengakhiran dia, rumusan dia, conclusionnya, manusia mengenali pencipta mereka. Dan jangan sesekali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang. Bagaimana Allah mengajak melalui lisan Nabi Muhammad, melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, supaya benar-benar secara tulen khalis beriman kepada Allah. Dan antara risalah awal diturunkan kepada kaum dia, kaum musyrikin Mekah, yang rata-rata mereka adalah penganut paganisme, penyembah-penyembah berhala. Dan ada sebahagian daripada mereka menganggap malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Dan ada sebahagian mereka mempercayai kepercayaan karut, tahyul dan khurafat. Yang inilah yang Nabi nak hapuskan, yang Nabi nak banteras. Nabi bukan semata-mata atas dasar penghapusan dan pembanterasan perkara-perkara seperti ini. Kalau kita pandang secara halus, ini adalah bentuk kasih sayang.
Apa lagi bentuk kasih sayang yang lebih besar? Nak orang meninggalkan sesuatu yang tak ada manfaat dan faedah dalam hidup dia. Nak orang meninggalkan sesuatu yang tak ada faedah, tak ada manfaat dalam kehidupan beragama dia. Nak orang meninggalkan sesuatu yang tak ada faedah, tak ada manfaat di dalam dia menjalani syariat agama dia. Itulah yang Rasulullah nak mengenalkan orang kepada pencipta mereka, Allah. Sebab rasa kasih dan sayanglah Rasulullah tak pernah berhenti sejak bergelar sebagai Nabi dan Rasul sampai wafat baginda. Dia sentiasa memikirkan umatnya. Dia sentiasa memikirkan keadaan sahabat-sahabat dia dan umat dia yang akan datang, agar tidak menyelisihi apa yang diperjuangkan dan didakwahkan olehnya. Mengajak manusia mengenali Allah dan jangan sesekali mensyirikkannya. Betapa rindu dan kasihnya Rasulullah kepada kita agar kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang dianggap mengundang syirik kepada Allah. Apa lagi tuan-tuan bentuk kasih sayang yang sebesar ini? Apakah kita telah melakukan tugas yang sama? Kita dah melakukan tugas yang sama, iaitu tugas dakwah yang dibebankan oleh Rasulullah. Kalau kita nak kira apa jua ancaman yang Rasulullah terima, tidaklah seteruk yang kita terima pada hari ini. Kita setakat berdakwah, kita setakat berceramah, kita setakat mengajar di masjid, paling kurang pun orang duk kata kok belakang 2-3 orang. Paling koman pun orang duk kritik dalam Facebook. Paling koman pun orang duk kritik dalam YouTube. Tu pun dah berasa patah hati dah. Sakit hati dah. Allah, orang kritik aku. Orang kata kat aku. Sedihnya, malas dah nak berkuliah. Lagu tu baru jam dah kita. Serabut kepala dah kita. Sedangkan Rasulullah dituduh macam-macam. Sebelum Rasulullah dituduh, Rasulullah ditawarkan dengan habuan-habuan material dan keduniaan, tuan-tuan. Ada yang nak lantik Rasulullah sebagai pemimpin dan ketua, tapi dengan syarat berhenti daripada menyebarkan risalah dakwah ni, kami lantik kamu jadi ketua. Nabi tolak. Ada yang menawarkan wanita dan perempuan cantik kepada Nabi dengan syarat berhenti daripada berdakwah. Nabi tolak. Ada yang menawarkan pangkat, jawatan, kedudukan di dalam golongan elit dan bangsawan di kota Mekah. Nabi tolak. Macam-macam tawaran yang diberikan kepada Rasulullah, tapi Nabi tolak. Sebab itu bukan tumpuan, itu bukan sasaran, itu bukan target Nabi. Bagaimana Nabi boleh menerima perempuan sehingga mengabaikan tauhid lillah? Bagaimana Nabi lebih mengutamakan harta benda, pangkat, kedudukan, kepemimpinan kalau Rasulullah sanggup mengabaikan tauhid lillah? Rasulullah tolak kerana ini bukan target dan sasaran. Bila Rasulullah menolak semua ini, apa yang berlaku? Cara kedua ialah mereka melakukan pembunuhan karakter, bukan? Assassination karakter. Mereka buat apa kat Nabi? Tuduhan yang sememangnya tidak ada pada diri Nabi. Tuduhan secara rambang. Tuduhan secara sembrono. Bukankah dalam sejarah Nabi pernah dituduh orang gila? Nabi dituduh kurang siuman. Nabi dituduh gila perempuan. Nabi dituduh gila jawatan. Nabi dituduh dirasuk jin, setan dan iblis. Macam-macam tuduhan. Yang sebenarnya satu tuduhan pun tak ada pada Nabi. Tapi kenapa tuduhan ini diwartakan dan diwar-warkan dalam masyarakat untuk membunuh karakter Nabi? Assassination karakter adalah satu perbuatan untuk merosakkan dan menjatuhkan reputasi seseorang. Yang mana seseorang tu baik, seseorang tu mulia. Tetapi sebab nak jatuhkan dia, macam-macam tuduhan diberikan pada dia supaya pandangan masyarakat tu berubah. Pandangan masyarakat tu berubah. Yang kami kenal Muhammad Al-Amin, yang kami kenal Muhammad As-Sadiq, tiba-tiba orang duk kata Muhammad macam ni, Muhammad macam ni. Yang terpengaruh akan mempercayai benda-benda tadi. Yang tidak terpengaruh, mereka terselamat. Sampailah akhirnya sampai ke tahap mereka nak bunuh Nabi. Lihat peristiwa-peristiwa terakhir sebelum hijrah Nabi, mereka kepung rumah Nabi.
dengan niat nak menangkap dan membunuh Nabi. Sampai tahap itu. Kalau kita perhatikan, kita lebih kecil, lebih kurang bandingan apa yang telah dilalui oleh Rasulullah. Memang ya, kita tidak sebanding dengan Nabi. Kita hadap ujian, musibah ni pun dah serabut kepala, dah macam-macam. Tetapi kita sentiasa mendoakan kepada Allah agar Allah mensabatkan, menetapkan, mengukuhkan pendirian kita. Sebab jalan yang kita sedang lalui ini adalah jalan para Nabi, jalan para Rasul. Bukan kita nak menyamakan diri kita tu dengan Nabi, tak. Bukan kita nak menyamakan diri kita dengan Rasul, tak. Cuma kita nak jalan yang kita buat sekarang, jalan yang sama dilalui dan ditempuh oleh para Nabi terdahulu. Iaitu jalan-jalan dakwah nak menyedarkan manusia. Walaupun dalam keadaan yang sama, ya kita akui, kita sedar. Ilmu kita tak banyak pun. Pengetahuan kita tak banyak pun. Informasi kita terbatas pun. Amalan kita lagilah ciput. Tetapi kalau semua merasakan benda ini sama, hak ni pun Ustaz Syafi duk berasa ilmu dia kurang, saya duk berasa kurang, Ustaz tu duk berasa kurang, agak-agak siapa nak ceramah? Ustaz Syafi boleh tak hadiri forum saya ilmu tak banyak, jadi saya undur diri. Ustaz Auni pula, saya pun tak berapa banyak tahu ustaz lain. Ustaz tu pun saya pun tak ada. Agak-agak siapa nak duduk depan ni? Ya, kita akui itu kekurangan kita. Tapi kalau kita tak buat kerja ni, siapa lagi nak buat, tuan-tuan? Jadi kita buat kerja dalam keadaan keterbatasan kita. Kita sedar itu. Kita berceramah dalam keadaan ilmu kita tak banyak pun. Kita menyebarkan ilmu kepada masyarakat dalam keadaan informasi kita tak banyak. Kita sedar itu, kita sedar diri. Tapi hakikatnya yang perlu ditempuhi ialah jalan ini. Siapa lagi yang nak mendakwahkan Islam? Siapa lagi yang nak mendakwahkan agama kepada masyarakat kalau bukan kita? Walaupun kita tahu kita bukan yang terbaik, itulah setakat yang mampu kita lakukan. Dan salah satu bentuk rahmat Rasulullah ni bukan setakat kepada manusia, tuan-tuan. Rahmat daripada Allah kepada Nabi Muhammad juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Pernah satu ketika Rasulullah ni datang ke perkampungan orang Badui. Lalu dia panggil seorang Arab Badui dan Rasulullah cerita kepada Arab Badui ni tentang Islam. Bila habis Rasulullah cerita tentang Islam, Rasulullah menawarkan kepada dia, nak ke tidak dia masuk Islam. Lalu dia pun bukan terus terima walaupun dia dengar penerangan daripada Rasulullah tentang Islam dan Rasulullah menawarkan Islam kepada dia, dia bukan terus menerima. Tetapi dia nak melihat sesuatu yang ajaib, yang pelik, yang aneh. Dia kata, kamu lihat Muhammad tu, pokok tu. Kalau pokok tu boleh bercakap dan mengakui bahawa kamu ni seorang Nabi dan Rasul, maka aku beriman pada kamu dan masuk Islam. Lalu Rasulullah panggil pokok tu. Pokok tu berjalan, gedek, mari duduk depan Nabi. Dan Rasulullah tanya di depan Arab Badui, wahai pokok, siapa aku ni? Kawan ni pun terus bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Balik tempat kamu. Pokok tu kedek balik. Baru dia beriman. Tu Nabi dengan mukjizat dia. Tapi kalau kita hari ni, oh jenuh. Ustaz, saya tak akan dengar ceramah Ustaz. Kecuali saya nak kata apa. Pokok, kalau itu pokok nak buat apa ni Ustaz Syafi? Nak kata apa? Nak kata apa Ustaz? Carilah apa-apa benda pun, benda tu yang tak patut kita memang tak boleh buat pun. Minta benda tu berjalan, mai depan Ustaz, baru saya dengar ceramah Ustaz. Jenuh aku tu dah. Sampai bila pun kita tak boleh buat. Ni nak menunjukkan Rasulullah juga ada rahmat terhadap unsur-unsur lain. Pernah suatu ketika seekor unta merintih pada Nabi. Nabi berjalan, ada seorang sahabat Ansar ni, dia pemilik unta tu. Tapi unta tu waktu muda, dia kerah sungguh-sungguh. Dia suruh unta tu bekerja sungguh-sungguh. Tapi makanan dia bagi kurang, penjagaan dia tak jaga dengan baik. Sampai tahap unta tu dah masuk peringkat usia yang kira dah berumur. Jadi sebab dia tak berapa nak guna, tak berapa nak pakai,
Jadi dia tak layan unta ni sebagaimana sepatutnya, makan pun ala bala je, minum pun ala bala je. Bila Rasulullah lalu melewati unta tu, Rasulullah nampak kesedihan dan kesusahan yang dia tanggung. Mata dia bergenang, air mata menangis, sedih. Lalu Nabi pergi bersembang dengan dia. Apa masalah yang kamu hadapi? Dia habaq dekat Nabi bahawa tuan dia ni tak ambil peduli dah. Waktu muda kerah dia sungguh-sungguh, tapi waktu tua ni seolah-olah dia diabaikan. Jadi dia pun tanya, Nabi tanya, siapa pemilik unta ni? Marilah seorang sahabat Ansar mengaku yang unta ni milik dia. Lalu Rasulullah bagilah sedikit nasihat kepada dia bahawa haiwan ni juga patut diberi perhatian. Dia juga adalah makhluk Allah yang patut dilayani dengan baik. Ni kita waktu muda dia, waktu cergah dia, waktu kuat dia, kita nak guna, kita nak perah dia seolah-olah. Tapi bila dia dah tua, dah tak makin diperlukan, kita ambil, kita kata apa? Layan tak layan, jaga tak jaga, makan minum tak terurus dan sebagainya. Jadi haiwan juga ada hak mereka terhadap tuan pemilik dia. Jadi sahabat ni insaf dan berjanji dia akan ubah sikap dia, terutama lebih menyantuni dan kasih kepada haiwan-haiwan walaupun mereka tu adalah binatang. Dan ini adalah bentuk rahmat dan adalah bentuk cerita-cerita dan dialog yang pernah berlaku antara Rasulullah dan unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Apapun kalau kita perhatikan, Al-Quran ini turun kerana Nabi Muhammad. Dan bila Al-Quran ini turun, saya nak sebut tadi, syafaat tentang Quran tu masih belum berakhir. Syafaat tentang Quran ada 4. Quran boleh beri syafaat pada sampai tahap 4 peringkat. Pertama, yang Ustaz Syafiq sebut tadi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran datang hari kiamat dalam keadaan mampu menjadi syafaat kepada pembaca dia. Satu, Quran boleh bagi syafaat kepada pembaca dia untuk masuk syurga. Dan Quran juga boleh buat meningkatkan darjat dan tahap level dalam syurga. Orang yang baca Quran sama seperti syafaat Rasulullah tadi. Bila dia masuk pada level syurga tertentu, dan Allah akan meningkatkan dan menaikkan level dia sampai terakhir ayat yang dia baca. Maksudnya di dalam Al-Quran ada hadis, riwayat daripada Aisyah, dalam Quran ni ada bilangan-bilangan ayat yang ditentukan dalam level-level syurga. Maksudnya ayat sekian daripada sekian untuk syurga ni, ayat sekian daripada sekian untuk syurga ni. Jadi sesiapa yang hidup di dunia, dia baca, dia belajar, dia amalkan ikut konteks ayat-ayat tadi, maka Quran tadi dia mampu memberi syafaat kepada kenaikan level dan darjat dia di syurga. Boleh faham? Yang pertama, dia boleh masukkan ke syurga. Yang kedua, Quran tu sendiri boleh meningkatkan darjat dan level ke syurga seterusnya. Yang ketiga, Al-Quran juga bisa mensyafaatkan kita ni masuk syurga tanpa dihisap, tanpa perhitungan. Sebahagiannya, bukan semua. Ada sebahagian yang jadi ahli Al-Quran ini masuk syurga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, dia mampu memberikan syafaat dan kemuliaan kepada kedua ibu dan bapa dia. Ini confirm. Anak-anak, ni dia jadi kadang-kadang silap faham. Saya pun tak mau bagi penekanan sangat. Kita ni bila sebut anak hafiz Quran, hafal Quran, confirm. Ini saya tak berani ya. Sebab kalau kita rujuk dalam kitab, siapa dia? Al-Imam Al-Munawi, Faidul Qadir, Syarah Jami' As-Saghir tu, Al-Alamah Abdul Rauf Al-Munawi rahimahullah, dia kata, kalaulah seorang itu sekadar membaca dan menghafal Al-Quran, walaupun 30 juzuk, belum tentu lagi dia dapat mensyafaatkan dirinya dan orang lain. Maksudnya, kalau dia sekadar baca dan hafal 30 juzuk, dia belum mampu dapat memberi syafaat kepada dirinya dan orang lain. Kerana dia nak sebagaimana konteks yang kita sebut tadi, bukan sekadar baca, bukan sekadar hafal, tapi dia dapat mampu menjaga Al-Quran itu dalam kehidupan beragama dia. Maksudnya,
kalaulah dia kena jaga apa yang jadi perintah dan praktikal dalam Al-Quran. Sebagai contoh, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Dengan kata lain, maksud Imam Al-Munawi tadi, kalau sekadar baca fal, tetapi dia tetap meninggalkan perintah Allah dan lakukan larangan Allah, tiada maknanya bagi bacaan dan hafalan tadi. Boleh faham tak apa yang saya nak maksudkan tu? Maksudnya bacaan tinggal bacaan, hafalan tinggal bacaan, sekiranya tanpa amalan dan praktikal yang tidak sejalan dengan bacaan dan hafalan yang dibuat. Jadi boleh rujuk kitab Faidul Qadir, Syarah Jami' As-Saghir. Baik, kalau kita tengok lagi, sebagai contoh, ni sifat-sifat yang dikatakan selain daripada apa yang disyafaatkan oleh Al-Quran. Dan Rasulullah ini memang begitu menyayangi umat dia. Rasulullah sayang kat kita, Rasulullah ingat kat kita. Tapi bagaimana, sejauh mana kita ingat dekat Nabi? Sejauh mana kita ingat dekat Nabi, tuan-tuan dan puan-puan? Kita bayangkan macam ni lah. Kita berceramah, kita berforum di bawah tajuk layakkah kita menerima syafaat Nabi? Tetapi hari ini kita buat tak perkara-perkara yang melayakkan kita untuk dapat syafaat? Itu persoalan dia. Kita tinggalkan sisi persoalan dulu. Layak atau tidak, aku ni nak dapat syafaat Nabi. Tinggalkan persoalan ini sementara, tanyakan kelas. Persoalan dia, apakah amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang melayakkan aku untuk terima syafaat Nabi? Jangan sekadar tanya ini secara umum, tapi apa dia yang kita dah buat untuk bagi layak tu? Jadi untuk bagi layak bukan sekadar diforumkan. Untuk bagi layak bukan sekadar diceramahkan. Untuk bagi layak bukan sekadar diperingatkan. Untuk bagi layak dia perlu kepada perbuatan, dia perlu kepada amalan, dia perlu kepada praktikal. Jadi carilah dalam mana-mana Al-Quran, carilah dalam mana-mana hadis, carilah dalam mana-mana kitab ulama perkara-perkara yang boleh mendatangkan syafaat Rasulullah kepada kita menerusi perbuatan-perbuatan dan amalan tertentu. Banyak yang ulama senaraikan. Antara yang saya sebut pada round pertama tadi dua saja kan. Baca Quran, berselawat kepada Nabi. Antara lain ialah mengunjungi dan menziarahi makam Rasulullah, mendampingi para ulama, menghormati mereka, bertalaki dan mengambil ilmu daripada mereka. Antara lain ialah berjuang, berjihad pada jalan Allah. Antara lain ialah mengarahkan amar makruf, nahi mungkar. Itu semua adalah jalan-jalan yang boleh mendatangkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baki lagi antara Allah beri kita kekuatan untuk melaksanakan hal tersebut atau tidak. Dan baki lagi juga sejauh mana kehendak kita untuk melaksanakan, memerankan. Tahu memerankan? Berperanan diri kita tu. Peranan diri kita yang kita nak mainkan kepada pembentukan untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 11.30 dah. Dia sampai berapa? 11.30 ha? Berhenti ya. Berhenti ya, kita bagi 2-3 minit ni kat pengurusi kupas lah, bagi rumusan. InsyaAllah sebab malam lewat ni, kerja sekolah banyak lagi tak siap esok sekolah ni. Ustaz Syafi tak apa, dia awal siap. Dia kerja sekolah tu petang Jumaat tu dia siap dah. Saya ni lambat. Jadi malam ni nak kena buat kerja sekolah lagi. Apapun yang terbaik tetap datang dari Allah. Yang lemah, yang kurang, tak ada orang lain, datang diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.